Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam sekalian pegawai dan ahliatan puasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita pada malam ini hadis yang ke-6, muka surat 16. Di bawah tajuk jangan tinggal salat berjamaah tanpa keuzuran, khususnya bagi orang lelaki. Sabda Nabi SAW, man sami'a nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Sesiapa mendengar seruan azan lalu dia tidak hadir kepadanya, iaitu untuk mengerjakan salat berjamaah, tidak ada salat baginya. Nanti kita akan tengok apa huraian ulama maksud tidak ada salat itu, melainkan jika terdapat penguzuran, illa min udrin, terdapat suatu alasan, suatu penguzuran. Hadis dicatat oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menurut mentahqiq, iaitu Syekh Syuaib Al-Arnaut, para perawinya adalah thiqah. Jadi hadis ini insya-Allah hadis sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan seorang lelaki buta. Dalam riwayat yang lain menyebutkan beliau adalah Ibnu Ummi Maktum. Dia datang mengadu kepada Nabi SAW. Kata dia, wahai Rasulullah, aku buta dan tidak ada yang dapat memimpinku ke masjid. Berilah kelonggaran kepadaku untuk bersalat di rumah sahaja. Dia minta nak sembahyang di rumah sebab dia buta. Baginda menyetujui. Di peringkat awal Nabi setuju. Namun tak kala dia beralih untuk pisah dengan Nabi, baginda manggilnya kembali. Baginda Nabi SAW bertanya beliau, apakah kamu dapat mendengar azan yang mengajak bersalat jemaah di masjid? Dia menjawab, ya, aku mendengar. Lantas baginda berkata, jika begitu sahutlah seruan ke masjid. Maknanya sahutlah selagi kau mampu. Selagi mampu. Kalau dah tak mampu tu tak payahlah. Nanti dalam ada di hujung nanti para ulama menghuraikan kepada kita berdasarkan pada hadis juga keuzuran yang menggugurkan tuntutan sembahyang berjamaah. Hadis yang kedua ini dalam tajuk kita ini riwayat Imam Muslim. Jadi sedia maklumlah tuan-tuan sekalian, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah mengakui bahawa semua hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim adalah hadis sahih. Tak perlu lagi kita nak bertanya darjatnya. Maksud penafian salat dalam hadis di atas, Nabi menafikan salat. Barang siapa mendengar azan lalu dia tidak hadir untuk salat berjamaah di tempat dilaungkan azan itu, ataupun tempat-tempat lain yang dilaungkan azan. Dan sebelum ini kita telah pun huraikan apakah harus untuk kita meninggalkan masjid dekat untuk pergi ke masjid yang jauh. Jadi kata ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW disimpulkan itu terpulang pada kita. Kalau masjid yang jauh itu lebih banyak jamaahnya, lebih afdal, jadi boleh, tak ada masalah kita nak tinggalkan masjid dekat untuk mengejar masjid yang afdal, kerana Nabi SAW menyebutkan lagi banyak bilangan jamaah lagi afdal. Yang pentingnya adalah kita hadir di mana-mana satu masjid ke musalla surau. Kalau pula masyarakat Melayu ni dia ada dua pula.
Kalau tengok dari segi masyarakat Arab, dia tak ada mana-mana tempat diwakafkan untuk dilakukan solat berjamaah secara tetap di situ. Itu adalah masjid. Cuma masjid Jumaat ini, dia punya masjid Jami' itu zaman Nabi sendiri. Dalam hadis yang pertama kita baca dah. Dalam hadis yang pertama sendiri pun zaman Nabi kata, Nabi perintahkan kepada kami, kata Sayyidina Aisyah, untuk mendirikan, membina masjid di serata kampung. Di serata kampung. Dan dalam masjid itu sentiasa dibersihkan dan diwangikan. Jadi masjid Jumaat pada zaman Nabi sendiri pun Masjid Nabawi lah. Tapi di serata kampung tu tempat yang mereka melakukan salat berjamaah. Dan ada yang dilantik oleh Nabi SAW untuk mengimamkan atau dilantik oleh kaumnya. Kerana Nabi pesan begitu. Mana-mana sahabat yang datang belajar pada Nabi, bila sampai masa mereka pisah dengan Nabi untuk balik ke kampung, Nabi akan pesan, dan bila kamu pulang nanti, salah seorang daripada kamu melaungkan azan, dan orang yang paling baik, yang paling sempurna bacaan dia jadi imam. Jadi pesan begitu. Jadi salah seorang sahabat itu bila dia balik, semua kaum dia sampaikan pesanan Nabi, semua orang buka tengok dekat dia, sedangkan dia baru umur 6 tahun. Jadi dialah dilantik menjadi imam. Jadi sebab itu kata ulama, syarat sah salat itu adalah mumayyiz. Bila dia dah cukup syarat sah salat, dan dia pun tahu mengambil wuduk dengan elok, yang pandai bacaan, tahu hukum makam salat, walaupun dia belum baligh, sah dah untuk menjadi imam. Cuma sebagian ulama kata makruh. Kalau ada di sana orang baligh, maka makruh orang yang belum baligh menjadi imam. Jadi bila Nabi kata fala salata lahu, orang yang mendengar surat azan tapi tak menyahut surat azan, yakni tidak hadir solat berjamaah, tidak ada salat baginya, melainkan jika terdapat keuzuran. Jadi penafian salat itu penafian sah ke, penafian sempurna ke, tak sempurna salat dan sebagainya. Maka para ulama kita menyatakan penafian salat dalam hadis atas ialah menafikan kesempurnaan salat, dengan makna yakni salatnya tidak sempurna dan pahalanya sedikit walaupun sah dan menggugurkan tanggungan. Jadi tak ada ulama yang menyatakan orang yang tak sembahyang berjamaah dia kena ulang balik sembahyang, tak ada. Jadi semua menyatakan salat sah, cumanya tak sempurna, pahala sikit. Dan sebagian ulama berkata berdosa. Salat sah berdosa kerana meninggalkan salah satu kewajipan dalam syariat tanpa alasan, tanpa keuzuran, iaitu kewajipan salat berjamaah. Maka timbullah hukum, pembahasan hukum di kalangan para fuqaha kita, apa hukum salat berjamaah. Dari hadis di atas difahami bahawa kaum muslimin, khususnya para lelaki, dilarang meninggalkan salat berjamaah dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran. Jadi larangan ini larangan istika ataupun larangan syur. Sebagian ulama pandangan hukum salat berjamaah ke atas lelaki muslim adalah wajib, meninggalkan yang berdosa sekalipun salat sah. Ada pendapat berkata dia adalah sunat muakkad. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mazhab yang pertama, ketentuan parti nota kaki nombor 15 bawah tu, pandangan pertama dari mazhab Hambali. Yang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, fatwa dia sembahyang berjamaah ni wajib. Siapa yang sembahyang sendiri dalam keadaan orang lelaki lah, orang perempuan nanti hadis lepas ini, dia sembahyang seorang-seorang di rumah, padahal dia mampu. Kata Imam Ahmad, salat dia sah tapi dia berdosa kerana meninggalkan kewajipan berjamaah. Pandangan yang kedua dari mazhab Hanafi dan Maliki, iaitu menyatakan salat berjamaah itu adalah sunnatun muakkadah. Dan ada ulama yang pandangan dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dalam keadaan mana sekalipun mesti ada dalam kampung itu orang yang mendirikan jamaah di masjid, mendirikan salat berjamaah di masjid, mana melepaskan dosa daripada yang lain-lain. Tapi kita tentang berselian, ada orang kata fardu kifayah ni ialah orang lain buat, saya tak payah. Dia kira macam tu.
Sepatutnya kita kena kala kita buat, orang lain tak payah, barulah ada pahala. Jadi jangan ingat tuan-tuan sekalian, bila fardu kifayah ini, makna fardu kifayah itu jangan silap faham bila orang lain buat kita pun tumpang dapat pahala, tidak. Cuma kita tak berdosa saja. Pahala hanyalah khusus untuk orang yang buat saja. Sebagai contoh, lain daripada salat berjamaah ini, kita ambil jenazah, menguruskan jenazah, salat jenazah. Jadi bila satu jenazah muslim itu telah diuruskan, disalatkan oleh sebahagian orang Islam, makna orang kampung dalam kampung itu gugur dosa semua. Tapi yang dapat pahala itu, sebagaimana Nabi sebut, orang yang membayangkan jenazah, dia akan dapat pahala satu qirat, dan satu qirat itu pahala seumpama bukit Uhud. Jadi pahala itu hanya dapat orang yang hadir salat jemaah, salat berjenazah itu. Orang yang tak hadir, cuma dia tak berdosa lah, sebab ada orang dah melaksanakan kewajipan itu, sebab kewajipan itu fardu kifayah, tapi dia tak dapat pahala lah. Jadi sebab itu kita ini disuruh oleh syarak untuk berlumba-lumba, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan supaya kamu dapat pahala banyak. Nanti di akhirat kamu akan ditimbang, Allah Ta'ala akan timbang. Jadi bila pada saat itu, sebab itu dalam Quran ada satu surah namanya At-Taghabun. Allah Ta'ala panggil hari kiamat ni adalah hari At-Taghabun. At-Taghabun, Al-Ghabnu. Al-Ghibnu iaitu manusia rasa rugi. Patutnya dia boleh dapat upah lagi besar. Dia dapat 27 dengan hadir berjamaah, tapi dia dapat satu saja. 4 rakaat juga macam orang lain yang semayang berjamaah juga. Dia semayang di rumah subuh 2, sama juga kalau hadir berjamaah pun subuh 2 juga. Tapi orang lain dapat 27, dia dapat satu. Di dunia dia tak rasa lagi al-ghibnu tu, tak rasa rugi lagi. Tapi di akhirat nanti dia akan rasa rugi. Ruginya tak hadir salat berjamaah, kalau tidak banyak pahala. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, satu hari 5 waktu, kalau kita hadir penuh, 5 kali 27 135. Tapi kalau satu hari itu kita semayang seorang semua 5, maknanya beza tu dengan kawan kita yang hadir salat berjamaah. Itu sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jadi betapa dipanggil ruginya kita. Jadi tuan-tuan dan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, dalam mazhab Syafi'i, pandangan ketiga iaitu salat berjamaah itu adalah fardu kifayah, itu adalah mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang dinaqal dari kitab Al-Wajiz Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini salah seorang ulama mutaakhirin yang banyak karya dia. Dalam tafsir pun dia tulis tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir itu yang panjang. Kemudian dia tulis pula yang ringkas, nama dia Al-Wasit, ada 3 jilid. Dia tulis pula ringkas lagi, Al-Wajiz, 1 jilid. Dia ada kitab fiqh, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ada 11 jilid. Ini Wahbah Az-Zuhail, ulama Syria, dah meninggal lah. Dia ulama-ulama tu. Dalam kitab Wajiz dia sebut begitu. Mazhab Hambali kata sembahyang berjamaah ni wajib. Mazhab Maliki dan Hanafi dan Maliki kata sembahyang berjamaah ni sunnatun muakkadah. Jadi sunat muakkadah ini makruh. Nah, makruh meninggalkannya dengan sengaja. Kalau berterusan melakukan perkara makruh, boleh hilang, adalah mana boleh jadi fasik. Boleh jadi fasik. Dan mazhab Syafi'i pula kata fardu kifayah. Kok mana pun dalam kampung tu mesti ada. Mesti ada orang melaungkan azan dan mesti didirikan jamaah dalam kampung tersebut. Keuzuran yang menggugurkan tuntutan menghadiri jamaah ada yang bersifat am dan ada yang bersifat khusus. Keuzuran am seperti hujan lebat, angin kencang, jalan berlumpur, ini makna semua orang menghadapi, bukan kita saja. Seperti dan udara yang sangat sejuk atau sangat panas. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru munadiyahu
fil lailatil mutirati wal lailatil baridati dzati rihin ala sallu fi rihalikum. Ini ucapan ni selalu bau ni Covid bau ni diucapkan di ujung. Rasulullah kata Ibnu Umar menyuruh muazzinnya mengucapkan ketika azan pada malam yang berhujan dan malam yang sejuk berangin. Ala sallu fi rihalikum. Mana hujung habis hayya apa ni, hujung azan, selesai azan Nabi suruh muazzin melaungkan ala sallu fi rihalikum. Perhatian untuk semua, lakukan salat di kediaman masing-masing. Kerana angin hujan lebat dan juga angin sejuk. Nabi suruh muazzin kata tak payah keluar, lakukan salat di masing-masing di rumah. Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Imam Asy-Syafi'i. Dan hadis yang hampir sama ada juga dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Itu keuzuran bersifat umum. Maknanya bila ada keuzuran itu barulah gugur hukum salat berjamaah tadi, sama ada hukum wajib ataupun hukum fardu kifayah ataupun hukum sunnatul muakkadah. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, tuntutan berjamaah ini sehingga ada di sana jamak kerana hujan. Jamak kerana hujan. Tapi jamak kerana hujan ini untuk jamaah. Iaitu bila berlaku hujan lebat, syarat bagi kelonggaran keluar zuhur saja, lepas zuhur semayang asar siap-siap dan semua bakal balik di rumah, tak boleh keluar lagi dah. Ini khusus untuk orang yang hadir berjamaah. Dia panggil jamak kerana hujan. Di rumah tak boleh, tak ada istilah jamak kerana hujan bagi orang yang sembahyang di rumah. Dan begitu juga kata ulama, di antara syarat jamak kerana hujan ini tidak ada bumbung. Hujan itu dilalui tanpa ada bumbung. Di sekarang ni tuan-tuan sekalian, hujan lebat macam mana sekalipun kereta ada bumbung. Dan orang ni dia boleh keluar. Hujan lebat macam mana sekalipun, kita biasa keluar ke supermarket, keluar ke pasar dan sebagainya. Jadi tak ada alasan lagi lah hujan lebat tak boleh keluar ke masjid. Tapi kalau berlakulah satu zaman kereta semua dah rosak, bakal rosak habis, pada ketika itu kita keluar ke masjid, dan nanti bila asar nanti sukar musim hujan, jadi syarak memberi keizinan pada kita lepas zuhur saja terus imam bangun pula mengajak jemaah untuk sembahyang siap-siap asar, nanti semua bakal balik rumah, tak payah lagi dah keluar kerana musim hujan menyukarkan. Bahkan kalau tuan-tuan perhati dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala menyebutkan tentang salatul khauf, sembahyang di medan perang. Itu pun Allah Ta'ala suruh Nabi sembahyang berjamaah dengan sahabat-sahabat. Walaupun dalam suasana perang pun mesti ikhtiar juga salat berjamaah. Ada keuzuran yang bersifat khusus seperti sakit, ketakutan, tiada pakaian yang sesuai, bersengatan lapar, sedang, maknanya orang lain tak menghadapi, dia seorang menghadapi, sakit sebagai contoh, ataupun bersangatan lapar, sedang makanan telah terhidang atau hampir terhidang, angin ingin kencing atau berak, menunggu orang sakit dan sebagainya. Orang sakit tak ada orang nak tunggu, ataupun jenazah, pengurusan jenazah, tak ada orang yang nak urus, tak ada orang yang nak urus. Maka dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salah fabda'u bil asya' wa la ya'jal hatta yafrugha minhu. Ini ulama mengkiaskan pada hadis inilah. Walaupun Nabi sebut, taklah Nabi sebut banyak begitu contoh-contoh keuzuran khusus, tapi dapat difahami daripada hadis ini, di mana Nabi SAW bersabda, apabila telah terhidang makanan seseorang daripada kamu dan salat telah diiqamahkan, mana makanan telah terhidang dan perut pun lapar, pada yang sama dia pun dengar dah orang dah iqamat salat, kata Nabi, mulai dengan makan malam, janganlah ia tergesa-gesa salat hinggalah selesai makan malamnya. Itu keuzuran khusus dia panggil. Dan ini hadis Sahih Al-Bukhari.
dalam Sahih Al-Bukhari. Dan dalam hadis lain Sahih Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati ta'am. Jadi kata alim ulama kita, di antara faedah banyak kita baca hadis ni adalah mengajak kita berselawat. Berselawat. Jadi sebab itu bila contoh tuan-tuan bayangkanlah, bila kalau tuan-tuan rajin contoh mengaji Sahih Bukhari ada 7,000 hadis. Jadi bermakna bila nak khatam saja kitab tu, tuan-tuan akan selawat sekurang-kurangnya 7,000 kali. Tapi biasanya dia akan jadi lebih. Sebab ustaz bila dia hurai itu dia akan sebut banyak kali lah, dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan jemu untuk kita berselawat. Kerana selawat, bila kita berselawat sekali kepada Rasulullah, Allah akan berselawat pada kita 10 kali. Jadi tuan-tuan sekalian, hebatlah. Dan tafsiran ulama pun banyak. Apa makna Allah berselawat pada kita? Allah berselawat pada kita 10 kali. Sebagian ulama berkata iaitu Allah memberi rahmat dan keampunan pada kita 10 kali ganda. Allah memberi rahmat, melimpahkan rahmat dan keampunan dia untuk kita 10 kali ganda. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa Allah memberkati hidup kita. Dan sebagai ulama berkata Allah menyebut nama kita di hadapan malaikat di atas sana. Kita sebut nama Nabi dia, berselawat mendoakan nama Nabi dia sekali, Allah Ta'ala mendoakan melimpahi rahmat dan keampunan untuk kita 10 kali. Jadi Nabi SAW bersabda, la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat ketika makanan terhidang, wala huwa yudafi'u al-akhbathan, dan ketika seseorang itu dibelenggu oleh al-akhbathan, dua akhbas, dua perkara yang dipanggil, iaitu kencing dan berak. Mana dia nak terkencing sampai dah masjid, dan nak orang dekat-dekat nak sembahyang dah, waktu tu lah juga berasa nak terkencing, nak terberak. Jangan gagah sembahyang juga, kata Nabi. La salata, tidak ada salat. Tidak ada salat di sini, kata tidak ada salat yang sempurna, bukan batal salat. Dan tidak ada salat yang dapat dilakukan dengan sempurna ketika makanan telah terhidang dan ketika seseorang itu dibelenggu, ditekan, yudafi'u, ditekan oleh kencing dan juga berak. Selesaikan dulu. Bahkan para ulama menyatakan bahawa sekiranya dia selesai daripada kencing dan berak itu, orang dah habis sembahyang, dia tetap akan dapat pahala berjamaah 27 kali ganda. Jangan bimbang, dia tetap akan dapat pahala 27 kali ganda itu, sama seperti mana orang solat, kerana dia ada keuzuran. Jadi samalah juga tuan-tuan sekalian, bagi kita ni bila waktu sihat ni, itu pun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita sebelum buku ni ada buku 40 hadis kematian yang indah, husnul khatimah. Itu dibaca di surau Taman Jali, diskusi itu tak habis lagi, ada separuh lagi, insya-Allah mungkinlah minggu depan tu kita akan baca habis sana. Tapi tuan-tuan yang nak ikuti itu kena pergi di sana pukul 8 hari Sabtu, tapi kena dengar iklan dulu, jangan pergi minggu depan ni, tak ada lagi iklan. Dalam buku tu ada satu hadis Nabi SAW, orang yang ketika dia sihat dan juga dalam negeri dia biasa beramal, lalu dia sakit ataupun dia musafir, tetap Allah akan tulis pahala amalan yang dia lakukan ketika sihat, walaupun dia tak dapat buat ketika sakit. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sekarang ni kita tengah sihat ni, perlu sungguh-sungguh untuk hadir masjid, sembahyang berjamaah, menuntut ilmu sebab sedikit, akan sampai masa nanti kita sakit, kita dah tak boleh keluar dah daripada rumah. Kalau sembahyang pun sembahyang seorang-seorang, tapi bila tiba waktu salat, Allah Ta'ala tetap akan tulis pahala berjamaah untuk kita, sebab amalan kita, meneruskan amalan kita sewaktu kita sihat. Dan itu juga para ulama menggunakan hadis yang sama itu untuk mentafsirkan ayat Allah dalam surah At-Tin, falahum ajrun ghairu mamnun, untuk mereka pahala yang tak akan putus. Yang pahala yang tak akan putus, mana penerusan kepada amalan yang mereka lakukan semasa mereka sedang sihat
tersebut. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, waktu sihat ni buat amalan bagi banyak. Nanti bila sakit, nanti bila kita bahkan mungkin wala'iyazbillah kita minta lindungan dengan Allah, mungkin sampai satu masa kita akan jadi nyanyuk. Bukan setakat tak boleh hadir berjamaah, sembahyang seorang pun dah tak boleh dah. Dah tak tahu dah zuhur apa dia, asar apa dia, dah tak tahu dah. Nak baca Quran pun dah tak tahu dah. Jadi tuan-tuan sekalian, tetap Allah Ta'ala akan bagi pahala pada kita, walaupun kita sedang nyanyuk ataupun kita sedang koma. Wala'iyazbillah, minta lindungan dengan Allah. Pembiasaan dengan koma dan sebagainya, tak kisah tuan-tuan sekalian. Tak payah kita nak risau lagi, sebab kita waktu sihat kita dah lakukan amalan kita. Kemudian hadis yang berikutnya, wanita, hukum wanita menghadiri salat berjamaah. Adakah orang perempuan digalakkan juga untuk hadir salat berjamaah? Sabda Nabi SAW, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairun lahum. Janganlah kamu menghalang wanita-wanita kamu dari hadir ke masjid-masjid. Nabi tak bagi kita orang lelaki ni halang. Orang perempuan, bila dia nak pergi ke masjid, dia kena minta izin suami. Dia kena minta izin. Kalau suami tak izin, dia kena sembahyang di rumah sajalah. Yang sebab dia tak diwajibkan. Tidak ada tuntutan wajib atas dia sebagaimana, ataupun tuntutan dia panggil sunat muakkadah pun tidak. Tapi Nabi sendiri pesan dekat kita orang lelaki, kalau isteri kamu minta keizinan, kata Nabi, la tamna'u, jangan tegah. Sehingga kan para ulama sendiri pun khilaf. Maksud jangan tegah ini, kalau tegah juga berdosa, kau tak berdosa. Sebab Nabi kata la tamna'u, jangan tegah. Tiba-tiba kita nak tegah juga, tak ada sebab-sebab. Nak guna kuasa veto kita. Jadi sebagai ulama kata makruh. Makruh menegah mereka. Dan sebagian ulama kata makna tak boleh tegah, berdosa. Mana kalau mereka minta izin, kena izinkan. Jadi tuan-tuan sekalian, namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, dari sahabat Nabi Umar Al-Khattab, Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, kata Syekh Syuaib Al-Arnaud, hadis sahih. Hadis Syekh Syuaib Al-Arnaud ini salah seorang ulama mutaakhirin juga, dah meninggal, yang banyak mentahqiq. Dia mentahqiq, dia dan juga beberapa ulama yang lain, anak-anak murid dia telah mentahqiq. Tahqiq ni apa tuan-tuan? Tahqiq ni adalah menyelidik, menyemak. Dia semak. Di antara dia semaknya adalah hadis-hadis dalam Musnad Imam Ahmad keseluruhan. Itu tuan-tuan sekalian, juhud dipanggil. Orang panggil apa? Kesungguhan para ulama, dan juga keberkatan waktu dalam hidup mereka. Kita bayang kalau 40,000 hadis semak satu-satu, dia semak sanad daripada dia panggil Imam Ahmad sampai ke Rasulullah satu-satu, sebelum nak letakkan darjah hadis tu sahih ke dhaif ke hasan ke, satu-satu dia sesuai. Kemudian dia juga menyemak Sunan Abi Dawud, dia juga menyemak Sunan Ibnu Majah. Di sebab tu tuan-tuan sekalian, apabila ada ulama yang berkhidmat untuk hadis, jadi kita tak boleh sia-siakan. Tak boleh sia-siakan. Kena ada kerajinan. Ustaz-ustaz hari ini bila jumpa kalau Sahih Bukhari, tak apa dah, itu ulama-ulama dah semak lama, dah tahu dah semua hadis dalam Sahih Bukhari sahih, semua hadis dalam Sahih Muslim sahih. Tapi Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abi Dawud, Imam Ibnu Majah, mereka dari segi teknik penulisan mereka, dia tak sama dengan Bukhari. Ini menjawab persoalan orang tanya, apa siapa nak kena semak lagi? Kenapa nak kena semak lagi? Kenapa tak kita tak bersikap macam mana Sahih Bukhari saja? Tak payah semak-semak dah, pakai guna saja. Sebab disiplin masing-masing penghimpun hadis, pencatat hadis tak sama. Imam Bukhari dia sebut awal-awal lagi, saya hanya akan masukkan dalam kitab saya ini hadis yang paling sahih. Hadis sahih pun dia tak masuk. Dia hanya
masukkan hadis yang paling sahih. Sebab itu banyak hadis sahih yang dimasukkan oleh anak murid dia Imam Muslim dalam Sahih Muslim, tak dimasukkan oleh Tok Guru dan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Sebab pada penilaian Bukhari, hadis itu mungkin sahih tapi bukan paling sahih, bukan asah. Tapi imam lain dia masukkan apa yang dia dengar, termasuk apa yang tidak sabit, untuk bagi tahu. Sebagai contohnya, tuan-tuan sekalian, Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, Jami' Tirmizi, dia masukkan juga hadis dhaif, hadis yang tidak sabit, untuk bagi tahu orang. Kadang sebab hadis itu menjadi bualan, menjadi bacaan. Ramai orang tak tahu kata hadis itu lemah, maka dia masukkan juga untuk bagi tahu bahwasanya hadis ini adalah gharib, hadis ini adalah lemah, terputus sanad dia. Dan begitu Imam Ibn Majah, dia tidak macam Bukhari hanya masuk hadis sahih saja, dia masuk semua yang dia dengar. Dan banyak ulama-ulama yang lain, contohnya macam tarikh. Ada orang kita ni dia baca contohnya tarikh At-Tabari, yang tarikh kitab sejarah ulama-ulama tulis zaman dulu, dia telan bulat-bulat semua sekali. Padahal penulis dah sebut di awal, dia kata, saya hanya merekodkan apa yang sampai ke telinga saya. Menjadi tanggungjawab orang yang datang selepas saya untuk menyelidik. Dan saya sebut dah, saya ambil daripada siapa, dia ambil daripada siapa, dia ambil daripada siapa, untuk menyelidik. Tapi orang zaman hari ini, tuan-tuan sekalian, termasuk orang agama sendiri, ustaz sendiri, dia malah nak selidik, dia telan semua. Jadi sebab itu sejarah-sejarah yang tak sabit pun sampai dekat kita juga. Jadi kerana itu, tuan-tuan sekalian, kalau dah tak ada, kalau belum ada ulama yang berkhidmat menyemak hadis-hadis ini, ada alasan lah untuk kita kata, sekurang-kurangnya kita sebutlah, hadis ini saya temui dalam Ibnu Majah, hadis ini saya temui dalam Tirmizi. Ini tuan-tuan sekalian, dan tuan-tuan sendiri pun kena pegang disiplin ini. Kenapa kita tak boleh mudah-mudah nak pindahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tersabut, tanpa kita, sebab yang pertama sekali kita tak hidup zaman Nabi. Yang kedua, amaran daripada Nabi sendiri. Nabi sendiri memberi amaran pada kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengadakan penustaan terhadapku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya dalam neraka. Jadi sebab itu, dan dalam sejarah ini Allah Ta'ala izinkan, Quran Allah Ta'ala tak izinkan untuk diselewengkan, tapi hadis Allah Ta'ala izinkan untuk menguji umat. Jadi sebab itu, bila tuan-tuan nak forward apa-apa hadis yang sampai, tengok di hujung tu siapa yang rekod sekurang-kurangnya, Bukhari ke Muslim ke, ini Rasulullah bersabda sampai kat kita. Terus kita nak forward dekat orang lain, rupa-rupanya Nabi tak pernah sebut pun, makna dia bohong, dan kita juga bersekongkol dengan dia untuk berbohong sama dengan dia. Jadi sekurang-kurangnya dia tulis itu, disiplin. Kalau dia sendiri hantar hadis dekat kita, tak sebut Bukhari kah yang rekod, Muslim kah yang rekod, An-Nasai kah yang rekod, mana dia tak jaga disiplin, orang sebegitu tidak boleh diambil ilmu. Sebab itu Imam Ibn Sirin nasihat dekat kita, seorang tabi'in yang kibar, yang telah belajar daripada ramai para ulama, para sahabat, dia pesan dekat kita, al-ilmu dinun fanzuru aman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah ilmu agama, untuk dirujuk pada hadis, dia adalah agama itu sendiri. Hendaklah kamu perhati daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Kena perhati. Kalau kawan tu kata Rasulullah bersabda semikian, tengok siapa dia, dia siapa. Takut dia ini orang yang khianat. Orang Syiah, dia telah mereka kelebihan Sayyidina Ali, keburukan sahabat-sahabat yang bermusuh dengan dia lah, mana yang Abu Bakar dan sebagainya. 30,000 hadis palsu dia reka, 30,000 hadis palsu direka. Di sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila ada ulama yang telah bersengkulumus, jadi kena rujuk lah. Hadis sebab itu dalam hadis yang contohnya hadis yang kita baca ni, kata Syekh Syuaib Ar-Naud yang telah mentahqiq, kata dia hadis sahih. Jadi di sini ada hadis sahih. Hadis ini menunjukkan bahawa kaum wanita dibolehkan hadir berjamaah di masjid, tidak harus menghalang mereka dari menghadiri masjid jika memenuhi syarat yang ditetapkan syarak.
Jadi bila cukup syarat-syarat, kita orang lelaki yang guna kuasa betul kita, izinkan, kita dapat pahala sama insya-Allah. Kalau boleh bawa sekali isteri, anak-anak, tuan-tuan sekalian, angkut dengan kereta. Kalau anak banyak, tuan-tuan sekalian, angkut dengan van. Bila nak beli kereta, beli besar sikit. Orang tanya, awak beli besar dengan kereta? Saya nak angkut anak-anak beranak saya supaya pergi masjid. Jadi tuan-tuan sekalian, patutnya dia menjadi macam tu, memenuhkan masjid, memenuhkan rumah Allah Ta'ala setiap waktu. InsyaAllah jadi baik sendiri, anak-anak jadi baik sendiri, keluarga akan jadi dengan sendirinya akan jadi baik insyaAllah. Apa syarat dia tuan sekalian? Dia antaranya tanpa berwangian, dan juga berhias, tidak berlaku percampuran dengan lelaki, dan tidak menimbulkan fitnah, tiada gangguan di jalan dan sebagainya. Ini sebagaimana ditulis oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi pun salah seorang tokoh juga yang banyak tulisan. Umur tak panjang, 40 tahun dah meninggal. Tuan bayang 40 tahun dah meninggal, tapi dia menghasilkan Syarah Sahih Muslim, dan dia adalah ulama yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kira selepas dia ini, kalau fatwa dia saja dan dia yang Rafi'i, orang akan terima dah. Mananya orang dah, mana dia muktamad mazhab Syafi'i. Dia menghasilkan Syarah Sahih Muslim. Riyadhus Shalihin yang kita pernah baca sikit sebelum, dia juga himpunan 40 hadis Imam Nawawi. Sebelum dia ini ramai orang himpun 40 hadis, tapi ditenggelamkan oleh keberkatan kitab dia 40 hadis An-Nawawi. Tak banyak lagi lah tuan-tuan sekalian dia menulis. Ini dalam Islam ni kita perhati tengok, Allah Ta'ala bagi para ulama yang rajin. Jadi bila mereka dengan ilmu mereka menulis, jadi kita ni yang pertama dari segi nas terjaga dengan adanya Bukhari, adanya Muslim, dan ada pula ulama muhaqqiqin. Hadis yang sampai dekat kita itu ialah hadis yang asli, sebagaimana sahabat-sahabat dengar hadis itu daripada Rasulullah, kita berpeluang dengar hadis yang sama daripada Rasulullah. Berbeza dengan Kristian, Yahudi, bercelau habis tuan-tuan sekalian, sampai ke kitab Taurat, kitab Injil pun dah tak ada yang asli. Tuan-tuan bayangkan, kalau Allah Ta'ala tak jaga, kita pun akan jadi macam tu. Sampai pada mereka itu kepalsuan. Mustahil Nabi Musa mengajar orang Kristian, anak-anak murid dia anak Tuhan. Mustahil. Tapi macam mana boleh sampai macam tu? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tak ada Bukhari, Allah Ta'ala tak lahirkan Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan sebagainya, tak mustahil kita pun jadi macam tu. Kalau Allah Ta'ala tak lahirkan para hufazul Quran, tak mustahil juga tuan-tuan sekalian. Quran tak ada dalam bahasa Arab, semua pakai terjemahan, dia jadi macam Injil. Injil dalam bahasa asal tak ada, tak tahu pergi ke mana. Yang ada sekarang Injil dalam bahasa Inggeris. Kemudian berebut pula Injil terjemah Melayu ni, berebut pula nak terjemah Tuhan tu, nak buah nama Allah. Bergaduhlah pula dengan orang Melayu sampai masuk mahkamah. Sampai begitu tuan-tuan sekalian. Kita lah kalau orang offer 1 juta sekalipun, orang India, orang Hindu akan jumpa kita, orang Kristian akan jumpa kita, offer kat kita supaya guna nama Tuhan dia, boleh tak tumpang guna saat nama Tuhan kami? Kita kata tak mau, bagi 1 juta tak mau. Kami ada nama Tuhan Allah, itu nama dia Allah. Kemudian dia ada lagi nama-nama keindahan lain, Al-Asma'ul Husna, tapi mereka bergaduh, mereka tak tahu Tuhan nama apa. Allah Ta'ala hukum mereka sampai begitu, sebab mereka ni dah hidup pun dengan anak Tuhan, dah madai dengan anak Tuhan, minta pun dekat Yesus, sembah pun sembah Yesus. Jadi Allah Ta'ala hukum mereka sampai mereka tak kenal lagi Tuhan itu nama apa. Dan bergaduhlah pula dengan orang Melayu nak pinjam nama Allah, dan orang Melayu pula dia tak mau bagi. Itu alasan masing-masing lah tuan-tuan sekalian. Sebab di Mesir orang Kristian memang dia lama dah guna nama Allah Ta'ala. Itu bukan dengan tuan-tuan silap faham pula, Ustaz sokong kalau mereka nak guna nama Allah Ta'ala. Tak sokong. Sebab mereka punya niat yang tak baik. Mereka nak dakwah kita, nak dakwah anak-anak kita. Apa salahnya kamu masuk Kristian? Kami pun sembah Tuhan Allah Ta'ala juga. Tuhan pun sama Allah Ta'ala dengan kami. Itu niat mereka, kita tak boleh izinkan. Tapi dari segi di Mesir sendiri memang
mereka guna Allah Ta'ala itu, mungkin mereka hidup dengan orang Islam, ataupun tuan-tuan sekalian, sebab mazhab Mesir ni dia sebenarnya dia bukan mazhab macam mana sekarang ni. Dulu mana pernah tuan-tuan sekalian, tak bisa tahu lambat tak habis ni contohnya, nak kena habiskan dia panggil apa, nanti lain kali kita cerita mazhab Kristian Mesir, dia agak beza dengan mazhab Kristian yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, janganlah kamu menghalang kaum wanita hamba-hamba Allah dari hadir ke masjid Allah, namun taklah mereka keluar tanpa berwangian. Itu pesanan Nabi sendiri. Hadis bagaimana Sunan Abi Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut Imam Al-Baghawi, ini ulama yang banyak tulisan, ada tafsir dia, Ma'alimut Tanzil, dia ada syarah hadis, dia himpunkan hadis-hadis, kemudian dia syarah, iaitu syarah sunnah, Masahibul, dan dia adalah kitab fiqh dia, At-Tahzib. Imam Al-Baghawi kata dia salat berjamaah turut digalakkan kepada wanita, turut digalakkan kepada kaum wanita, namun tidak sekuat galakkan kepada kaum lelaki. Jadi orang perempuan hadirlah sembahyang berjamaah. Zaman Nabi sendiri pun orang perempuan hadir sembahyang berjamaah. Zaman Nabi sendiri pun orang perempuan hadir, sehingga akan ada pintu khusus babun nisa, pintu wanita, mana orang perempuan masuk kot tu, supaya tak bercampur dengan orang lelaki. Mendirikan jamaah di rumah lebih baik bagi mereka, namun jika mereka ingin menghadiri jamaah bersama kaum lelaki di masjid adalah dibolehkan jika tidak dikhawatiri timbulnya fitnah. Ketika keluar ke masjid, janganlah berwangian, jangan pakai minyak wangi. Sebab itu wangian orang perempuan dia panggil ada warna tapi tidak semerbak. Mana dia pakai minyak wangi pun dia sorang-sorang dia untuk mengelakkan bau badan dekat tu, ataupun orang perempuan duduk sebelah dia dekat tu, jangan pakai sampai satu masjid bau. Tapi wangian lelaki pula kata Nabi tidak berwarna dan harum semua nampak. Itu wangian lelaki. Sebab itu satu ketika Nabi pernah ada seorang lelaki duduk depan Nabi, dia pakai minyak wangi za'faran. Minyak wangi za'faran ni ada warna merah. Lalu Nabi pesan kepada orang sebelah dia, nanti bila aku bangun nanti kamu beritahu dia, kata orang lelaki tak boleh pakai minyak wangi yang ada warna. Itu beza minyak wangi lelaki dan juga perempuan. Mana minyak wangi lelaki ni mana tak boleh ada warna kata Nabi, tapi harum semerbak. Tak apa, harum semerbak. Boleh kawan-kawan tumpang kongsi, kok tanya minyak wangi apa yang pakai ni, boleh bagi sikit, kongsi sikit dengan dia. Tapi orang perempuan dia tak boleh pakai minyak wangi yang harum semerbak dia panggil. Tak boleh langsung kau usat wangi boleh, tapi takat untuk diri dia panggil. Dan juga untuk kita kata orang dekat dengan kita lah, maknanya taklah bau badan kita, ataupun dia panggil untuk mengelakkan orang kata apa, orang dekat dengan kita tak selesa. Itulah tuan-tuan sekalian, dua hadis, dua tajuk kita baca pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.